Baru-baru ini, negara kita dikejutkan dengan berita tanah runtuh yang berlaku di Fathers Organic Farm yang terletak di Batang Kali, Selangor. Kes yang menyayat hati tersebut yang melibatkan sekurang-kurangnya 100 orang mangsa dan lebih 30 kematian. Kejadian tanah runtuh yang bukan asing lagi buat negara kita di mana terdapat banyak kes-kes yang melibatkan kematian yang ramai, seperti keruntuhan Highland Tower, sehinggalah banjir lumpur yang mengakibatkan kematian yang tinggi. Di video kali ini, saya senaraikan 5 tragedi yang paling diingati buat rakyat Malaysia khususnya. Teruskan menonton. Tragedi tanah runtuh di Hulu Langat, Selangor yang berlaku pada 21 Mei 2011. Kejadian yang membabitkan sebuah premis di Jalan Sungai Semungkis, Kampung Gahal, Hulu Langat, Selangor. Lokasi kejadian yang berlaku kira-kira 25 km dari Kuala Lumpur dan 10 km dari Bandar Kajang. Kejadian yang membabitkan penghuni rumah anak-anak yatim dan anak-anak Hidayah Madrasah Al-Taqwa yang terperangkap apabila berlaku tanah runtuh di belakang asrama mereka. Kes tanah runtuh yang meragut nyawa seramai 16 orang anak yatim dikenal pasti berpunca daripada aktiviti manusia yang menguruskan kawasan itu. Kata Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pelancongan Hal Ehwal Pengguna dan Alam Sekitar iaitu Elizabeth Wong, menurut beliau antara aktiviti manusia yang menyebabkan kejadian itu adalah cerun potongan yang dibina terlalu curam dan dibiarkan tanpa sebarang kaedah pengukuhan cerun. Tambahan pula tiada zon penampan dan zon penyelenggaraan. Kejadian tanah runtuh yang berlaku kira-kira jam 2.15 sehingga 2.20 petang. Menurut laporan, rumah anak yatim sahaja bangunan yang tertimbus oleh runtuhan itu. Kejadian yang berlaku selama 5 minit dan dikatakan terdapat 2 runtuhan yang berlaku dalam masa tersebut. Usaha mencari dan menyelamat yang dimulakan pada pukul 2.45 petang, iaitu selepas 25 minit selepas kejadian tanah runtuh berlaku. Sepanjang pencarian yang dilakukan, seramai 16 orang anak yatim dan penjaga yang maut. 9 lagi terselamat dan hanya mengalami kecederaan ringan. Operasi menyelamat berakhir setelah mangsa terakhir dikeluarkan dari tempat kejadian pada pukul 5.30 pagi keesokannya. Peristiwa yang berlaku di Taman Bukit Permai 2, Ampang, Selangor, kira-kira pukul 5.54 petang. Menurut keterangan dari penduduk, mereka terdengar bunyi dentuman yang kuat yang berpunca daripada runtuhan tanah yang berlaku sebanyak 2 kali akibat daripada hujan lebat. Kejadian yang berlaku yang telah meragut 4 nyawa dan menyebabkan seorang cedera ringan selain menyaksikan 15 buah rumah serta 10 kenderaan yang tertimbus akibat runtuhan tersebut. Operasi mencari dan menyelamat dilakukan di mana sepasukan balai bomba dan penyelamat dikerahkan ke tempat kejadian sebaik menerima panggilan kecemasan pada pukul 5.54 petang. Mangsa pertama iaitu seorang lelaki warga emas yang berusia 84 tahun berjaya dikeluarkan pada pukul 6.54 petang dan hanya mengalami kecederaan ringan. Namun isterinya iaitu mangsa kedua yang ditemukan pada pukul 7.53 malam yang telah meninggal dunia. Kira-kira 1 jam kemudian mayat mangsa ketiga iaitu seorang lelaki yang dikenal pasti pemilik rumah. Operasi pencarian ditamatkan pada kira-kira jam 2 pagi apabila Ketua Polis Daerah Ampang Jaya Muhammad Farouk Ishak mengesahkan penemuan mayat mangsa keempat dan kelima, kedua-duanya merupakan lelaki tempatan. Menurut laporan, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah menggunakan khidmat unit anjing pengesan K9 di tapak runtuhan bagi memastikan tiada mangsa lain yang terlibat. Kejadian runtuhan Highland Tower yang membabitkan runtuhan 1 daripada 3 blok kondominium di Taman Hillview, Ulu Kelang, Selangor. Tragedi yang berlaku pada 11 Disember pada tahun 1993
Kejadian runtuhan tersebut merupakan satu-satunya tragedi bangunan runtuh yang pertama dan terburuk setelah Malaysia mencapai kemerdekaan. Angka korban kematian dianggarkan seramai 48 orang terkorban dalam tragedi yang menyayat hati ini. Highland Tower merupakan 3 blok pangsapuri 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3. Angka kematian rasmi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa adalah 48 orang, namun terdapat sumber-sumber lain mengatakan angka kematian melebihi daripada 55 orang. Mangsa yang terlibat kebanyakannya rakyat Malaysia. Selain itu juga terdapat 12 warga asing yang turut menjadi mangsa. Warga yang terlibat termasuk Britain, Jepun, India, Korea dan lain-lain. Menurut kajian yang dilakukan, punca runtuhan yang berlaku adalah disebabkan musim tengkujuh di Malaysia, iaitu bulan November dan Disember. Membawa hujan lebat yang melampau setiap tahun dan telah menyebabkan banjir kilat dan runtuhan tanah. Runtuhan Blok 1 Highland Tower berpunca selepas hujan yang turun 10 hari berturut-turut, menyebabkan gelonsoran tanah selepas tembok penahan tempat meletak kereta di kondominium itu runtuh dan kadar air yang luar biasa menyebabkan perubahan pada tahap kelembapan tanah dan kurang kekuatan pada struktur tanah. Selain itu juga terdapat kesilapan dalam reka bentuk tembok penahan yang dibina di belakang Blok 1 menjadi salah satu punca berlakunya tanah runtuh dan akhirnya membawa kepada runtuhan Blok 1 Highland Tower berkenaan. Pasukan mencari dan menyelamat telah melakukan pencarian selama 11 hari untuk menemui kesemua mangsa-mangsa di bawah runtuhan tersebut. Pencarian dihentikan pada 22 Disember 1993 setelah kesemua mangsa dijumpai. Tragedi tanah runtuh yang berlaku di Bukit Antarabangsa iaitu terletak di Ampang, Selangor yang melibatkan lebih 100 orang mangsa. Kejadian yang berlaku anggaran kira-kira 1.5 km dari kawasan runtuhan Highland Tower. Kejadian itu yang menyebabkan 4 orang terkorban di samping 14 buah rumah banglo ranap di dalam tragedi ngeri itu. Kejadian yang berlaku pada tanggal 6 Disember 2008 menyaksikan kerugian yang teruk dan peristiwa yang paling diingati oleh penduduk Taman Bukit Mewah dan Taman Bukit Utama. Antara faktor yang menyumbang bencana runtuhan tanah yang berlaku di Bukit Antarabangsa ialah penempatan di atas lereng-lereng bukit yang terletak di bahagian hulu kepada Sungai Kelang. Kebanyakannya terdiri daripada perumahan, rumah tunggal, rumah banglo, rumah teres, apartmen dan kondominium. Kawasan Bukit Antarabangsa sering dikaitkan dengan fenomena kegagalan cerun. Antara tahun 1993 sehingga 2008, terdapat sekurang-kurangnya 21 kejadian tanah runtuh yang direkodkan di sekitar kawasan Hulu Kelang. Mengikut laporan, Bukit Antarabangsa merupakan kawasan yang berbukit bukau dengan ketinggian antara 133 sehingga 200 meter di atas paras laut dan boleh dikategorikan beriklim panas lembap sepanjang tahun. Bukit Antarabangsa juga antara kawasan yang kerap menerima hujan di dalam setahun. Keadaan ini menyebabkan cerung di kawasan itu tidak lagi mampu untuk mengawal dan menyokong kekuatan tapak bagi sebarang pembinaan. Hujan yang berterusan juga antara faktor yang penting menyebabkan kawasan tersebut menjadi tidak stabil dan aliran air berlebihan ini telah menyusup ke dalam bawah permukaan dan menjadikan bahan bumi di bawah permukaan semakin lemah, ditambah pula dengan keadaan cerun yang tidak stabil. Kebanyakan cerun di kawasan Bukit Antarabangsa berada dalam keadaan membimbangkan dan mempunyai risiko tinggi untuk berlaku runtuhan. Kejadian banjir lumpur Pos Dipang yang berlaku pada tanggal 29 Ogos 1996 yang membabitkan perkampungan dan penempatan orang asli Pos Dipang yang terletak di Kampar, Perak. Kejadian yang berlaku 2 hari sebelum sambutan ulang tahun kemerdekaan negara yang ke-39. Kejadian yang meragut nyawa seramai 44 orang manakala 5 dipercayai masih hilang.
Perkampungan yang mempunyai kira-kira 60 buah rumah orang asli yang dibina dengan bantuan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli dan mempunyai kira-kira 1,500 penduduk. Penempatan yang dibuka pada tahun 1978 apabila dusun buah-buahan yang mereka usahakan mengeluarkan hasil yang lumayan. Sewaktu kejadian, kebanyakan penduduk orang asli Pos Dipang hanya mampu terperap di rumah masing-masing kerana hujan terlalu lebat ketika itu. Di mana hujan yang bermula pukul 12 tengah hari masih tidak berhenti walaupun sudah 6 jam berlalu. Menurut laporan dari mangsa yang terselamat, satu dentuman kuat berselang-seli dengan derawan hujan yang lebat dari arah bukit di belakang kampung berkenaan. Selang beberapa minit kemudian, dinding rumah mereka terus pecah akibat dentuman air yang kuat yang bercampur lumpur terus menerjah ke dalam, di mana kebanyakan penduduk tidak sempat untuk melarikan diri. Rempuhan arus yang deras menyebabkan ada penduduk tercampak keluar dari rumah masing-masing. Manakala beberapa rumah yang terletak di tebing sungai Dipang terus teruntuh dan dihanyutkan. Pihak mencari dan menyelamat hanya menggunakan tenaga manusia untuk mencari mayat mangsa, dan keadaan di tempat kejadian yang berselerak dipenuhi kesan runtuhan rumah dan pokok yang tumbang menyebabkan kerja mencari dan menyelamat lebih sukar dilakukan. Berikutan bencana yang meragut 44 orang dan memusnahkan hampir keseluruhan penempatan orang asli. Sebuah penempatan baru telah dibina untuk mereka yang tidak jauh daripada penginapan asal. Penempatan baru orang asli Pos Dipang itu juga menjadi penempatan contoh berikutan kajian kerajaan negeri mendapati penempatan itu sesuai dan selamat diduduki yang menempatkan 53 buah rumah dengan kos pembinaan setiap satu sebanyak RM7,000. Di sebalik kejadian yang berlaku, ia telah membuka mata banyak pihak di mana kerakusan manusia terhadap khazanah alam semula jadi pasti akan membawa padah kepada sesiapa sahaja. Tragedi tanah runtuh yang telah banyak berlaku sehingga mencatatkan angka korban terbesar dan dilaporkan berkait rapat dengan aktiviti pembalakan yang berleluasa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, sehinggakan orang lain yang terpaksa menanggung akibatnya. Pihak yang bertanggungjawab haruslah memainkan peranan yang penting untuk menangani kes-kes penerokaan dan pembalakan haram untuk mengelakkan tragedi tanah runtuh terus berlaku dan mengakibatkan lebih ramai lagi kematian. Salam takziah untuk ahli keluarga yang terlibat. Semoga tabah dalam menerima ujian kematian ahli keluarga yang tersayang.